MC Raimon in 1 minute. Okay, full close shadow in 5, 4, 3, 2, 1. MC Raimon out. Lemak jauh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey. Terima kasih sebab bersama saya pada malam ni. Episod yang keempat atau malam yang keempat saya buat. Sebelum tu okey ke suara saya? Jelas ke tak jelas ke, sebab yang ni agak jauh sikit. Panjang sikit lah Baik. Malam ni macam mana yang saya dah war-warkan dalam saya punya FB, saya punya personal dan SSD punya FB page. Malam ni kita akan cakap ataupun kita akan introduction sikit to racing. Okey. Sebelum tu saya nak berterima kasih banyak-banyak kepada semua yang menyokong saya, menyokong Full Course Yellow, sebab berdasarkan daripada feedback yang saya dapat, dengan viewers yang dalam pada saya agak memberangsangkan di mana daripada first episode hari Selasa minggu lepas, kita buat introduction to SSD, siapa saya, siapa SSD, and then apa kita buat dan sebagainya. Kemudian kita ada second, kita ada kenapa perlunya defensive driving, dan alhamdulillah daripada second tu adalah kenapa perlunya defensive driving. And then the third one yang hari Jumaat baru ni, hari Selasa baru ni, kita ada apakah kesilapan-kesilapan yang selalu buat semasa kita memandu ataupun semasa orang lain memandu. Okey, dalam masa sama saya ditunjukkan berkenaan dengan saya dibawa kenderaan, bawa dalam simulator, tengok keadaan di mana jalan raya seperti dalam kawasan bandar, dan kemudiannya kita akan bawa juga ke dalam so-called macam highway sikit, dan apakah kesilapan-kesilapan yang selalu kita lakukan, selalu kita terlupa signal, okay, dan sebagainya. Okey. Terima kasih siapa yang join. Shiran ada, apa khabar? Nur Samila ada, Fatah pun ada. Terima kasih Fatah. Faris Azmi, Akid jarang tak fight. Okay. Benny Yu, terima kasih. Tizal, Big City, okay, terima kasih. Mohsin, Adib Mister, Lock, Wakmi, Syed Wakmi. Mana nak tengok video ni, komen. Okey. Okey. So, daripada episod lepas,
Alhamdulillah, selain daripada feedback dari ataupun daripada viewers yang tengok, okay, saya juga dapat alhamdulillah ada banyak respon, ada yang call, ada yang tanya, ada yang PM dan sebagainya. Dan insyaAllah macam contoh macam defensive driving, besok kita ada satu kelas besok pagi, tapi untuk dengan simulator sahaja. Tapi saya suka untuk mewawarkan juga untuk 1 hari bulan 3. 1 hari bulan 3 kita ada defensive driving course 1 hari. Okay, teori and then dengan practical sekali. Jadi saya open kepada semua orang sebab kita masih ada kekosongan untuk 1 hari bulan 3 tu. Jadi kita akan buat dengan kereta betul, kereta real. Okay, kita akan buat teori dan kita buat practical. Untuk untuk sebarang pertanyaan ke apa-apa yang untuk details boleh hubungi saya atau boleh PM di FB personal saya ataupun dengan di FB split second advanced driving. Alright. Okay. Bila cakap pasal racing ni, okay, hari ni kita masuk kepada racing lah. Kepada racing sikit. Macam saya cakap sebelum ni, bila kita nak pergi racing, first ialah macam daripada kelas saya ataupun kelas tadi SSD. Bila orang datang, bang saya nak belajar racing, saya nak pergi racing, dan kita akan buat kelas. Kita ada the most popular kelas lah alhamdulillah so far. Kelas what we call macam 3 steps to race. Okay, 3 steps to race ni ada step 1, ada step 2, and then ada step 3. So after that step 3 tu dia dah boleh pergi untuk race. Contoh antara yang dah buat ataupun contoh yang paling terbaru hari tu adalah Shoaib sepatu datang, tinggal beberapa hari, tinggal 2 hari dia nak race. Okay, datang and then dia buat habiskan all the 3 classes, all the 3 steps, step 1, step 2, step 3. Tapi memang bukan crash course lah, crash times 10 course lah. Memang kita buat habis sehabis baik. Dan alhamdulillah bila dia keluar dan bila dia pergi ke track, dia race untuk 1000 km, alhamdulillah ada rezeki dia buat dan dia pun tak ada buat mistake apa semua. Dan tim dia ataupun dia dengan ada 2 orang driver lagi menang nombor 3. So alhamdulillah. Okey. Harun Rasid, apa khabar? Muhammad Azdi, Nan, okey. Hilman ada, Nishiram ada. Thank you very much. Okey. Alright. Bila kita cerita pasal racing, okey, saya faham kadang-kadang ataupun ramai yang mungkin audience ni yang terdiri daripada pelbagai background ataupun mungkin suara tak clear Okey. Okey, terima kasih Din. Abang ke depan sikit. Okey, saya ke depan sikit. Alright. Harap-harap yang ni clear sikit. Okey. Bila cerita pasal racing, kadang-kadang ataupun kita ni di luar sana, ramai sebenarnya orang di luar sana yang nak tahu macam mana nak race ni apa, race ni ada kategori ke, ada ikut umur ke, ada okey kalau bawah 10 tahun tu boleh race ke, ataupun kena ada pula saya dengar orang yang tak ada lesen lagi tapi dia boleh race. So macam mana tu, ada banyak benda, ada banyak persepsi, dan ada yang cakap oi race berbahaya dan sebagainya. Okey, jadi benda-benda tu semua adalah benda-benda yang biasanya kita tertanya-tanya sebab kita tak pasti ataupun kita tak tahu, dan kadang-kadang mungkin kita tak tahu dengan siapa kita nak merujuk. Okey, kita nak tanya. Okey, baik. Kalau dalam masa sama ada apa-apa yang kalau nak tanya pada malam ni, silakan. Saya faham ramai yang audiens malam ni mungkin bukan dari background racing, dan mungkin ada yang baru nak berjinak dengan racing. Mungkin ada intention, ada niat, ada keinginan, ataupun mungkin dia ada keinginan untuk develop anak dia ke, ataupun saudara mara dia ke, ataupun siapa-siapa kaum keluarga yang mungkin kita boleh develop mereka ni, dan mungkin boleh menjadikan satu pelumba ataupun satu pelumba yang baik, ataupun yang boleh jadi satu
nama besar atau yang ada potensi. Okey. Okey ke suara? Baik. Again, bila saya cakap tadi pasal racing ni, racing ni ada banyak sangat. Kalau kita tengok kita kupas dalam motorsport itu sendiri, okey, ada bila kita tengok what is motorsport. Okay, motorsport ni adalah salah satu cabang sukan. Semua sukan ada. Sukan bola sepak apa semua, tetapi motorsport adalah salah satu sukan, kita panggil sukan permotoran. Kenapa sukan permotoran? Sebab dia melibatkan semua kenderaan yang bermotor. Jadi selagi ada kenderaan bermotor, selagi orang ada intention, orang nak compete, orang nak berlumba dan sebagainya, then dia akan buat. Okay. So bila racing, saya akan di sini saya akan masuk ataupun saya akan lebih fokus kepada sukan permotoran, especially kereta dan motor lah. Tapi kita akan lebih cakap pasal kereta. Bila orang tanya, bang, racing ni tak bahaya ke? Again, saya akan ulang sikit lagi lah. Dia racing bahaya, tetapi kita punya rules dan regulation dia. Kalau kita nak enter salah satu ataupun mana-mana competition, racing competition, dia ada rules and regulation. Dia ada dia punya rules dia. Kita kena kena tengok dari segi kereta, dari segi kenderaan, kena ada roll cage, lepas tu dengan suit, fireproof apa semua. Mungkin insyaAllah kalau tak ada apa-apa, saya akan cuba share di episod yang lain, di episod yang akan datang insyaAllah. Tetapi buat hari ni kita just introduction dulu. Okey. Bila ada orang tanya, okey, racing ni biasanya ataupun memang kita buat di litar biasanya. Tetapi ada juga contoh macam NSF sedang dalam perancangan, dan saya rasa mungkin most probably ada kita panggil MSF Togi. Okay, Togi ni adalah macam hill climb. Dia akan lakukan racing door to door, tetapi dia akan pergi ikut time attack. Itu pun dikira sebagai racing. Okey, macam mana nak start? Okay, sebelum tu saya nak pecahkan sikit lagi berkenaan dengan racing. Dulu racing hanya kepada ataupun memang betul-betul kereta yang betul sahaja. Kita panggil real racer ataupun kita betul dengan real race car. Tetapi hari ini dengan teknologi yang telah berkembang dan telah datang sampai ke Malaysia, dan memang semua tengah berkembang, kita ada panggil satu lagi e-sport ataupun sukan alam maya. Sukan pemotoran, tapi dia ada race di alam maya. Okay, ada sim racer. Saya tahu dan saya pun one of kadang-kadang join juga group sim racer. Okay. Sim racer bezanya dengan racer, real racer adalah bezanya kereta betul dengan kereta yang dalam sim. Tetapi apabila kita cakap berkenaan dengan simulator, means that apa juga yang dia buat, apa juga teknik yang dia buat adalah sama dengan teknik yang dia buat di dalam kereta betul. Okay. Tetapi ada banyak jenis. Ada orang yang race dalam simulator, dia punya aim hanya untuk suka-suka. Okay, suka-suka fine, kita pulang ikut. Tetapi ada juga yang race di dalam simulator memang betul-betul nak compete. Memang sebab sarannya hadiah dia lumayan. Okay. Jadi jadi bila nak race dalam simulator, walaupun race dalam simulator, saya amat mensyorkan supaya tahu, faham dengan teknik-teknik, dengan pengetahuan yang betul yang diperlukan. Sebab apa juga yang kita buat dalam simulator itu akan reflect, akan dia punya efek ni memang sama dengan dalam kereta. Okey, baik. Okey, Muhammad Faisal Abu Hassan Ajai. Oh, cepot pada. Syukur Latif. Terima kasih. Sazali Abdul Aziz, okey, Mak Rock. Sazali pun ada Terima kasih Hari. Okey. Cik Azman Yusof. Baik, terima kasih. Okey. Again. So tadi ada bila perlumbaan, ada perlumbaan dalam maya sekarang, ada simulator. Okay. Di mana di teknik keperluan ni sebenarnya sama dengan dalam kereta race betul. Okay. Sekarang ni bila kita cerita pasal racing.
Ada orang tanya, apakah kategori-kategori dia? Adakah dia ikut umur? Macam contoh kita main bola dulu, dalam buat pasukan dekat sekolah, ada bawah 15, bawah 18 tahun, bawah 21 tahun, baru dia boleh pergi main national player kan. So, tapi dalam racing ni, dia tak ada had umur. Dia tak ada had umur. Walaupun dia tak ada lesen lagi, dia masih boleh, contoh macam 12 tahun, 14 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Kalau dia belum ada lesen, tetapi dia masih boleh racing, dia masih boleh berlumba di mana-mana perlumbaan, di litar yang betul, provided dia kena ada lesen perlumbaan. Okay. Apakah itu lesen perlumbaan? Lesen perlumbaan ni kita kena apply di MAM, okay, Malaysian Association, okay, Motorsport Association of Malaysia. MAM ni dia punya office dia ataupun di Sepang Circuit. Okay, Sepang Circuit. Okay. Kenapa mesti ada? Hi Roy. Hakim, thank you. Okay. Kenapa mesti ada lesen? Baik, sebelum tu, apakah yang diperlukan untuk membuat lesen? Pertama sekali adalah sekarang ni kita kena download dulu daripada MAM punya website. Download dia punya form dia, application form dia, kita kena download. Selepas kita download dan kita isi. Selepas kita isi, satu benda yang requirement dia yang sangat penting adalah buat medical check up. Medical check up ni boleh dibuat di mana-mana klinik. Okay, medical check up ni yang simple ni, bukan yang ambil darah sampai tunggu yang full check up tu, bukan. Dia medical check up yang paling simple, tetapi kalau dia belum pernah buat lesen dan kalau dia ada kad darah yang mengatakan dia A positif ke, B positif ke, AB positif ke, okay fine. Tapi kalau dia tak ada, then dia kena buat dulu test untuk darah tu mengatakan dia darah apa. Sebab apa? Sebab bila kita dalam kenderaan ataupun dalam kereta lumba, nanti kita akan letak nama situ. Contoh saya A positif. Contoh saya Rashid A positif. Apa itu A positif? Bukannya macam kita ambil SPM A+, okey, ataupun B+, bukan. Dia sebenarnya untuk darah supaya bila kita tak nak terjadi, tetapi kalau misalnya kita anything happen semasa kita berlumba, kita insiden ke apa. So in case kalau macam medik datang, dia dah tahu dah kita darah apa. Itu sebab kalau dalam kita punya dekat racing suit kita pun kita akan tulis tu Rashid dekat racing tu tak atas pinggang, Rashid A positif contoh. Okay. So jadi dia akan tahu. Hai Alim, hai Michael, hai. One week ni ada. Okay, terima kasih sebanyak sebab join. Baik, kita masih lagi dalam bagaimana nak mengambil lesen. Pertama sekali ialah kita download form. Kedua, kita isi form. Ketiga, kita buat medical check up. Kalau tak ada darah lagi, kita kena ambil darah untuk pastikan kita darah apa. Kemudian kita buat medical check up. Okay. Lepas dalam medical check up ni pula ada dua. Kalau misalnya kita berumur 45 tahun dan ke atas, then kita kena buat satu benda lagi, iaitu stress test. So kita kena buat stress test dulu. Lepas tu baru kita bawa form dan untuk pergi ke medical check up. So kita pergi medical check up dengan bawa form MAM yang kita isi, dan kita bawa sekali stress test tadi punya result. Okay, so kita dah bawa pergi ke medical check up, dan medical check up dan doktor tu akan isi semua form, dan kita bawa benda tu untuk pergi ke MAM. Seterusnya MAM akan proses. Okay, itu adalah Hai Ali, King daripada Ipoh. Okay, so itu adalah proses bagaimana pengambilan lesen, macam mana nak mengambil lesen perlumbaan. Kenapa lesen perlumbaan ni perlu? Sebab yang paling penting sekali adalah bila kita ada lesen perlumbaan, kita akan dilindungi oleh insurans. Okay. Ini yang paling penting tadi, dilindungi oleh insurans. Dan inilah juga yang membezakan, salah satu faktor yang membezakan antara lumba halal dan lumba yang haram.
Lumba halal adalah di track yang betul dengan organizer dan dengan perlumbaan yang disanction. Kita panggil sanction lah. Sanction ni adalah di bawah naungan ASN ataupun National Sports Authority, yang itu di bawah FIA, iaitu MAM lah. So MAM akan pantau sama ada track tu, sama ada tempat untuk berlumba tu dia cukup serba-serbi, cukup dari segi safety dia dan sebagainya. Jadi diorang akan sanction race tu, dan kita berlumba dan kita mesti ada racing license supaya anything happen dan kita boleh claim kepada insurance akan cover. Baik. Ada persoalan tak setakat ni? Hai Ashraf, apa khabar? Okey. Okey, kalau ada soalan just tulis ya, ataupun share dekat sini. Dan dalam masa sama saya minta tolong kawan-kawan dekat sini yang live, tolong sharekan video ni ataupun live ni, sebab saya sangat berharap agar benda yang macam ni full course yellow daripada episod 1 sampai episod sekarang, tolong kalau boleh tolong war-warkan, tolong share, sebab saya pasti saya memang pasti ramai lagi di luar sana yang tak tahu. Macam kita, mungkin sebahagian besar daripada kawan-kawan FB friend saya adalah kawan-kawan yang daripada racing, tetapi mungkin ramai lagi yang di luar sana yang mungkin ada keinginan tapi takut ataupun tak tahu macam mana nak buat. Okey, so tadi saya cakap berkenaan dengan bila nak race mesti ada lesen perlumbaan. Itu dah bila kita nak pergi kepada bila kita dah nak race, kita kena ada lesen perlumbaan. Okey, saya belum nak berlumba lah bang, tapi saya ada keinginan nak berlumba, tapi saya macam tak nak ambil lesen lagi sebab saya rasa macam tak pandai lah, rasa macam takut-takut lah. Okey, so dekat mana saya boleh mula? Kita boleh mula daripada go-kart ataupun pergi track day. Okey, daripada go-kart, track day, ataupun kalau ada penganjur yang menganjurkan race-race yang kecil-kecil, yang bukan kecil lah, maksudnya di grassroots level, yang buat time attack. Okey, yang pastikan kalau boleh penganjur yang sanction lah kalau boleh, sebab benda ni ada to be frank, mungkin akan ada perubahan-perubahan yang berlaku dalam senario motorsport Malaysia, yang mana kita ada banyak, alhamdulillah, terima kasih pada MAM telah membuat beberapa siri kursus yang mana untuk mungkin melahirkan officials yang baru, supaya bila official baru ni kita boleh synchronizekan whatever yang rules and regulation, whatever apa benda yang prosedur dan SOP, apa yang perlu, apa yang tidak. Okey, macam mana proses untuk bila penumba tu, apa proses dia, apa officials yang buat. Pegawai officials ni adalah pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk memantau dan menjaga keseluruhan race tu. Contoh, kita ada steward buat apa. So steward ni jadi macam, senang cerita macam pengadil lah, tengok apa yang kesalahan dia buat, yang kita buat steward dia bagi penalti dan sebagainya untuk menjaga. Contohlah, kalau dia main potong dalam corner, main hantam dia macam sana sini, kalau tak ada pengadil dan huru-hara terjadi. Okay, itu sebabnya kenapa perlunya steward ataupun pengadil dalam ni. Selain daripada steward, kita ada COC ni macam CEO, dia run the whole event, the whole race, dia yang event, dia yang check semua benda. Dia akan pastikan sama ada track tu, dia akan buat track inspection, sama ada track tu selamat atau tidak. Okay, so dia ada, hai Maicin, terima kasih. Todak Syafiq ada. Oh, Cik Zali, terima kasih Cik Zali. Okay, baik. Apa yang saya cakap tadi berkenaan dengan macam mana nak race, kita kena, kalau macam nak race betul, kita kena ada dalam lesen. Itu terpakai untuk semua bidang, untuk semua motorsport. Contoh, motor, kereta, motocross, okey, hill climb kereta, 4 wheel, 2 wheel, semua terpakai. Baik.
Selepas tu macam saya cakap tadi, okey, saya nak race, saya rasa macam nak pergi, tapi saya tak nak ambil lesen lagi. Macam mana saya nak start? Okey, boleh start dengan go-kart, ataupun boleh pergi track day, saya cakap tadi track day, ataupun nak pergi ke mungkin yang grassroots level tadi, yang pergi ke time attack pun boleh pergi. Tapi provided ataupun especially katalah kalau saya pergi ke track day, saya sangat mensyorkan supaya bawalah, panggillah orang untuk guide, orang yang berpengalaman, yang boleh tak semestinya duduk sebelah, tetapi panggil, minta tolong, minta tunjuk ajar, pergi ke track. Sebab ini adalah benda-benda yang selalu rookie ataupun selalu orang baru buat. Satu, sebelum masuk track, hati dia dah 150% hati dia dah duduk kat track. Jadi bila dia masuk track, satu benda mungkin dia tak prepare dengan track tu. Dia tak tahu layout kanan kiri, dia tak tahu berapa besar atau berapa kecilnya track tu. Jadi tolong, first sekali, apa yang saya dalam yang selalu syorkan dekat dalam kelas, especially kelas racing saya, adalah cari, tengok layout, study layout. Walaupun kita tak tahu racing line yang betul, macam mana nak buat racing line, tapi study dulu. Okey. Yang kedua, bawa orang yang berpengalaman supaya bila kat dalam tu ada dia punya rules and regulation. Okey, rules, kita ada racing, kita ada rules dia. Kita ada rules, ada etiquette dia. Okey, etika dia apa yang kita perlu jaga. Contoh, dalam pit tak boleh vape, tak boleh hisap rokok, tak boleh pakai slipper, tak boleh bawa anak yang berumur di bawah 12 tahun, maksudnya kanak-kanak tak boleh. Jadi kenapa? Kenapa ada rules ni? Sebab kalau misalnya benda-benda ni yang boleh menyebabkan, kalau macam dalam defensive driving, benda-benda ni boleh menyebabkan kemalangan. Sama juga dengan dalam racing. Dalam pit, orang hisap rokok, mungkin ada orang apa tu, ada bukan kompetitor tapi ada kereta, ada tim yang pakai racing fuel yang mana mudah sangat terbakar. Kenapa tak pakai slipper? Kita tak tahu dekat dalam tu ada apa, dekat paddock tu, dekat pit tu ada apa, ada benda-benda tajam ke, kita tak pasti. Okey, itu sebabnya kenapa kena pakai kasut, tak boleh pakai sandal, tak boleh pakai slipper, dan kena kalau saya nak isap rokok atau nak vape semua, dia ada tempat yang disediakan di dekat situ. Itu adalah benda-benda yang etika, yang rules dia yang di dalam, hanya baru dalam pit. Belum lagi bila kita keluar ke track. Okey, nanti saya akan tunjukkan bukan nanti, sorry. Di episod akan datang saya akan bawa juga macam mana saya bawa kawan-kawan semua dalam simulator. Macam mana kita bawa dalam untuk defensive driving hari tu, kita jalan tengok apa yang orang selalu buat. So nanti next episode, okey, akan datang, saya mungkin akan bawa ke dalam simulator. So kita akan tunjukkan apakah benda-benda yang salah ataupun di mana marshal post. Okey, kita ada marshal post di kanan kiri, corners, okey, supaya kadang-kadang selalu ini ikut pengalaman sedikit lah, pengalaman masa jadi DSO, masa jadi series steward, masa jadi steward. Kadang-kadang especially di MSF ataupun bukan MSF lah, not mentioning siapa-siapa pun, banyak dia kata bila dia dipotong under yellow flag, then dia kata dia tak nampak yellow flag tu dekat mana. Maksudnya dia tak tahu dekat mana marshal post tu pun. Jadi akan datang insyaAllah saya akan bawa tuan-tuan, bawa kawan-kawan semua duduk kat dalam kereta, dalam simulator, dan kita akan tunjukkan di mana marshal post yang ada. Boleh? Okey. Dewan Zulkarnain, Panglima Acong ada, Muhammad Jais. Alamak, Sarjan Eddie ada Sarjan Eddie dah main rally dah sekarang. Okey. Sampai mana tadi? Kita sampai boleh start dengan apa? Boleh start dengan go-kart ataupun boleh start dengan track day. So, tapi tolong bawa kawan-kawan atau tolong bawa orang-orang yang berpengalaman. Okey. Dalam kurungan saya ni. Ya, sudah sikit. Baik. Bila dah masuk, okey, bolehlah start dengan track day. Okey, bila pergi ke track day, saya
Ini benda yang selalu berlaku di track day. Ada ramai kawan-kawan yang datang first timer. Sebab saya ni, macam saya cakap, track day ni lagi bahaya daripada racing. Sebab kita tak tahu siapa datang. Dan jalan raya ada lebih bahaya daripada track day. So apabila kita pergi track day, sebelum kita pergi track day, kalau kereta tu saya selalu showkan kereta tu tak perlu dibawa apa-apa, bawa as it is. Dan kita kena tahu limit kereta tu. Cuma mungkin saya bukan mekanik, tetapi mungkin lebih daripada pengalaman yang sedikit dan sikit-sikit pengalaman yang ada, mungkin kita boleh cek berkenaan dengan radiator ataupun cooling system ni yang penting, brake yang penting check dengan clutch mungkin. Okay? So 3 benda ni yang penting. Yang lain-lain enjin nak buat apa benda semua nanti dulu. So kita nak pergi ke track day kan. So nak pergi ke track day dan hafal ataupun belajar layout dulu. Kalau nak tengok YouTube, nak tengok racing line, okay fine. Tetapi satu benda saya nak ingatkan, racing line macam cakap kita tak boleh tiru 100% bulat-bulat dengan siapa ataupun apa yang video tu buat. Okay? Sebab driver yang dalam video tu, siapa-siapalah professional driver yang buat dalam video tu, dia ada skill dia sendiri. Kita tak tahu apa dia buat, kita tak tahu berapa banyak throttle dia punya berapa banyak throttle punya peratus percentage yang dia buat. Kita tak tahu brake apa dia pakai, kita tak tahu setup apa dia pakai. Sebab biasa bila kita race ni, kita ada normally professional drivers ada preference dia sendiri. Setup dia nak buat apa, dia nak setup loose ke, dia nak setup ketat ke belakang, itu macam-macam. Jadi macam mana kalau kita nak tiru sebiji-sebiji? Tapi kalau macam just general idea untuk racing line, fine. Okay? Dan boleh masuk sekali dua, tetapi sebabnya, tapi saya nak mengingatkanlah, better sebelum pergi, satu hafalkan track. Yang kedua, kita ada objektif. Kalau kita nak hafalkan track, kita hafalkan track. Tapi macam saya cakap, selalu dalam di mana-mana pun, saya sangat mensyorkan untuk datang ke kelas kalau boleh. Okay, kalau nak pergi ke track dulu sekali boleh, lepas tu better datang ke kelas. Sebab di kelas kita boleh tunjukkan cara yang betul. Sebab ada saya dengar, ada yang cakap dengan saya, masa ada satu sesi saya dengan saya punya student pergi buat one-on-one coaching, and then dia cakap, tak apa bang, saya nak datang nak suka-suka. Okay, nak datang nak suka-suka, saya ada offense sikit. Unless kalau kita datang ke track, kita nak suka-suka, orang bayar kita dan kita suka-suka, satu. Tetapi kalau orang bayar kita, tak tentu-tentu kita harus tanggungjawab, betul. Tetapi kalau kita keluar dulu sendiri, and then kita datang, kita nak suka-suka, which is pada saya dah double trouble lah. Sebab saya cakap terang, saya cakap dari hati saya. Sebab apa double trouble? Sebab setiap benda, setiap komponen dalam kenderaan kita akan ada wear and tear, especially tire, brake dan macam-macam. So kalau kita datang nak suka-suka, tetapi without proper knowledge, without idea yang betul, without knowledge yang betul, without teknik yang betul, dan kita akan bermain dengan risiko enjin, risiko tayar cepat habis dan sebagainya. Contoh, tak nak mention lah, tapi saya punya student tahulah siapa saya nak mentionkan ni. Ada student saya datang, dia kata 1-2 kali track day habis tayar. Okay? 1-2 kali track day tayar habis, 4 habis. Okay. Tetapi alhamdulillah bila dia masuk dalam di kelas accessory racing development program, dia masuk kelas setahun lebih tak habis-habis. Kenapa? Apa beza dia? Oh, kelas ni power ke? Ya, bukan pasal kelas power. Sebab power tak power tu sebenarnya power of knowledge. So kita kena datang ke kelas. So kita akan deliver, kita akan sampaikan apa yang sebenarnya berlaku pada kereta tu. Maksudnya dengan steering tu nak buat macam mana, tire tu nak macam mana. So macam mana kita nak masuk dengan cara yang
supaya wear and tear di tayar, di tayar itu kita akan boleh kontrol. Okey, kita boleh kontrol tayar tak overheat, okey, dan sebagainya. Baik. Okey, dah berapa sekarang? Dah pukul 10, dah setengah jam. Semua join, semua tengok, alhamdulillah, terima kasih banyak. Tetapi ada sesiapa ke yang nak bagi soalan ke? Saya punya tak jalan. Ada sesiapa nak soal? Saya masih di sini, insya-Allah. Okey. So awal-awal lagi hang aku kita lah tu. Tapi sekarang setahun lebih tak habis-habis Dan tahniah Johan, antara the best driver yang pernah SSD dilahirkan. Dan alhamdulillah dia jumpa saya tahun 2016, 2017, 2018, 2 tahun berturut-turut dia jadi champion dekat grassroots. Okey, tahniah. Baik. Okey. So, nak start dengan mana? Nak start dekat Dukat ataupun dekat track day dan pergi ke grassroots ataupun pergi ke time and time. Okey, saya nak share sikit lah. Ada ramai yang datang kat saya selepas dah beberapa lama dia berlumba. Berlumba baik dari segi di letak di Sepang ke ataupun di grassroots ke. Dan bila datang dan bila masuk kelas, banyak ataupun ramai banyak feedback, dan ramai dan antaranya yang cakap rupanya selama ni pemahaman dia lain. Dia faham benda lain, rupanya sebenarnya sepatutnya buat benda lain. Ini sangat banyak. Dan saya amat mensyukurkan sangat supaya sebab satu ya, motorsport. Macam orang di luar saja yang nak tahu ketelah. Okey, ada yang tanya bang, saya nak berlumba, tetapi lumba ni mahal ke? Kata dia. Okey, satu, tak ada lagi nak berlumba dengan kos yang rendah. Motorsport tu memang mahal. Ataupun sebenarnya hobi ni memang mahal. Bukan hobi motorsport saja, mana-mana hobi. Saya suka share sikit. Dululah dengan arwah orang tua tanya, "Itu tak apa ke saya nak pergi race?" Saya sendiri lah. Tak apa ke saya nak pergi race? Sebab race banyak pakai duit, nak buat kereta lah, nak buat tayar lah dan sebagainya. So dia cakap dengan saya, dia kata habis itu dah kita punya hobi ataupun punya hobi kan nak buat macam mana? Lepas tu saya cakap dengan dia, saya cakap kalau hobi lain ada yang murah ke? Tu dia kata mula-mula dia kata apa yang hobi yang murah? Saya cakap tu orang memancing hobi dia murah. Dia kata itu sebab kita tak tahu. Satu, mula-mula pancing. Lepas tu joran tu nak kena beli ada yang mahal. Lepas mahal dekat joran, lepas tu dia nak beli lagi bot, dia sewa. Lepas sewa dia beli dan macam-macam. So sebenarnya lebih kurang sama. Dan memang motorsport tu mahal. Itu sebab kenapa awalnya saya nak adakan SSD ini. Sebab SSD ini pada saya adalah satu platform bagi saya untuk membantu mereka yang nak mula menceburkan diri dekat dalam bidang permotoran, sukan permotoran. Ya, betul mahal, tetapi kita dah tahu mahal kalau kita datang, kita buat dengan benda-benda kita terjun tanpa ada guide, tanpa ada pengetahuan, dan kita akan lebih macam adalah kawan saya seorang ni cakap, kalau kenal lah kan, Keno lah, dia kata apa? Dia kata kalau macam tu bawa 3 guni duit Santa Claus pun dengan kuda-kuda terbang semua dia jual. Okay, maksudnya nak bagi tahu yang motorsport tu memang mahal. Tapi provided dengan adanya guide, dengan adanya proper guide, kita tengok dulu yang mana satu perlu, yang mana satu priority, yang mana kita boleh hold lagi. Itu sebab saya selalu cakap nak buat
bila nak buat race, nak apa kita nak masuk sama ada race ke ataupun masuk dalam track ke, dia ada dua. Satu, orang dan mesin. Mesin akan melibatkan mekanik dan sebagainya lah. Orang nak buat lama. Okay, orang nak buat lama, nak develop driver ni lama. So pada saya, better develop driver dulu, supaya bila satu hari ada duit, and then ataupun dah ada duit, kita boleh hold dulu, kita buat orang dulu, kita buat driver dulu. Selepas driver dah okey, then pakai job yang ada dulu, dan sampai satu masa, contoh Ali ada pergi ke sini, nak jual nama kau sikit, Ali Up Garage. Saya pernah pesan dengan dia, saya cakap, Ali, kita nak race ataupun kita nak main dan grassroots ke whatever, tak kisah, tak payah. Aku tahu dia seorang mekanik yang bagus, tapi saya cakap dia tak perlu nak upgrade kereta lagi, tak perlu. Bawa je apa yang ada, supaya katalah minggu ni, hujung minggu ni, kata kali ni kita turun track day, kita bawa mungkin katakanlah dekat track Sepang 3 minit, contoh. Next track day kita datang without buat apa-apa dekat kereta tu. So next track day kita datang, katalah kita buat 2 minit 58. Maksudnya kita faster 2 second. So bila kita faster 2 second dengan kereta yang yang sama, spek semua sama dengan yang sebelum ni track tu. So kita tahu kita yang laju 2 second. Maksudnya kita ada improvement dari segi kita, berbanding dari segi driver, berbanding dengan kalau kita balik, kita buat lagi kereta, kita upgrade sana sini, and then pergi, kita tengok kita dapat 2 minit, mungkin laju sikit lah, 2 minit 56 contoh. Wah, ada 4 second laju. Tapi dekat 4 second tu laju daripada mana? Daripada orang ke, daripada driver ni ke, ataupun daripada kereta. So kita susah nak identify mana satu. Jadi pada saya senangnya ialah pergi pakai je kereta apa, supaya pakai je apa yang ada, and then provided kereta tu reliable lah, maksudnya standard kereta, ataupun lebih tak banyak kita buat, lebih standard ataupun lebih reliable kenderaan tu ke enjin. So kita boleh ada mileage. So bila kita mileage, hari ni kita buat 3 minit, akan datang 258, akan datang sampailah katalah paling maksimum dia buat dah 10 kali dah datang, dia buat 252 contoh, 252 dah sampai situ tahap. Okey, dan kalau boleh invite kawan-kawan yang berpengalaman, okey, naik kereta tu, and then cuba tengok dia buat berapa time. So kalau misalnya ada banyak lagi beza, dan maksudnya kita yang belum sampai di tahap tu. Okey, katalah semua pun dah sama tahap tu juga, dalam 52, semua 52, okey, then baru kita upgrade kenderaan. Okey, baru kita upgrade. So dengan cara ini kita boleh mengurangkan kos. Okey, mengurangkan kos. Dan suka saya mempromosi lagi sekali, kenapanya SSAD ataupun saya buat dengan adanya simulator. Sebab dengan simulator kita akan lagi mengurangkan kos. Ingat, saya selalu kongsikan dekat dalam saya punya FB paradigma motorsport. Okey, paradigma motorsport. Paradigma motorsport saya adalah senang. Satu orang driver yang nak masuk track, yang tak tahu jalan apa semua, dia memerlukan kurang-kurangnya 40 ke 60 lap. 40 ke 60 lap. Contoh, sementara saya teringat, our Super TAQ punya champion, Farid Hairuman pun pernah memang datang ke SSAD dan duduk di simulator, dan dia habiskan 60 lap sebelum dia pergi ke Spa, Belgium tahun lepas, yang akhirnya dia menang champion. Okey, so itu sebab kenapa saya buat SSAD dengan simulator, sebab untuk membantu mengurangkan kos-kos yang mungkin akan terlibat. Okey, membantu mengurangkan kos yang terlibat. So 40 ke 60 40 ke 60 lap kita buat. So kalau misalnya pergi ke track day, kita hanya dapat mungkin 10-15 lap saja. So kita kena datang 4-5 kali. Hanya untuk dapatkan jalan dan dapatkan mungkin basic racing line. Tapi dengan simulator, dengan guide yang betul, ataupun dengan kelas yang lagi proper, so kita akan dapat serampang beberapa mata. Kita dapat praktis untuk ingat jalan, kita dapat tahu basic racing line, dan bila masuk kelas kita tahu lagi apakah teknik yang diperlukan, racing line tu macam mana, apakah itu sebenarnya racing line dan sebagainya. Okey. Okey, so far ada apa-apa? Kalau ada apa-apa soalan, boleh bagi tahu. So hari ni again, bila macam tadi saya cakap, saya jelas kot untuk yang introduction.
kenapa berlumba ataupun memang ramai orang yang nak berlumba, orang nak bawa laju. Orang nak bawa laju, tolong bawalah laju. Nak berlumba semua, tolonglah bawa berlumba di tempat yang betul. Maksudnya di track, di litar, di tempat yang selamat, yang tidak mengganggu orang lain, yang boleh membahayakan nyawa kita dan nyawa orang lain. Tolong sangat-sangat. Okey. So macam mana nak berlumba? Okey, ada orang tanya, bang, berlumba ni dapat duit ke? Okey, ada perlumbaan yang dapat duit, ada perlumbaan yang dapat medal, ada perlumbaan yang tak dapat apa-apa. Okay. Ada perlumbaan. Okay. Dia sebenarnya ni, ada saya, bila kita berlumba, kita ada pulangan. Pulangan ni akan terjadi apa? Pulangan ni akan terbahagi kepada dua. Satu tangible, satu intangible. Satu ketara dan satu lagi tidak ketara. Benda yang ketara apa? Ketara ialah duit. So masih monetary. Kita menang, menang hadiah 20,000. Okey, fine, 20,000. Tapi sebenarnya kita buat kereta bukannya cukup 20,000, kita buat kereta lebih daripada 50,000. Okey. So apa yang diorang cari? Dia sebenarnya ada banyak sangat elemen yang di pulangan yang tidak ketara. Pulangan tak ketara, maksud kita tak nampak. Kita tak nampak pulangan ni. Contoh, bagi seorang mekanik ataupun satu workshop, kenapa dia nak buat race car? Kenapa dia nak buat race car? Sebab satu, dia nak menguji kemahiran dia. Yang kedua, apabila dia boleh buat satu kereta track yang baik, yang laju, yang reliable dan sebagainya, moral untuk mekanik tu atau moral untuk workshop tu akan naik. Maksudnya dia boleh tarik lebih ramai pelanggan. Okey. Hi Azad Jasmi, Jack. Moral kepada orang lain. Contoh, moral tadi kepada mekanik yang buat enjin dan sebagainya. Sama juga yang buat setup. Okey, kita ada beberapa orang, beberapa company yang buat setup yang baik. Okey, kita ada Fazil Alam daripada Foster, kita ada Farouk F-Tune, kita ada Keno juga, kita ada Halim Handling. So ini semua adalah orang-orang player-player yang dalam scene motorsport yang boleh membantu untuk buat setup. Okey. So kenapa dia orang letak setup? Dia orang kenapa dia ni ada pulangan yang kita tidak nampak ataupun yang tak nampak. Okey, kepada kru, apakah pulangannya? Dia dapat experience. Okey. Kepada tim, apa pula pulangannya? Tim dengan well management team, dia boleh generate income. Okey, dia ada through sponsors. Okey. Sponsor. Macam mana pula sponsor boleh dapat ROI, ataupun kenapa sponsor nak sponsors? Okey, sponsors ni biasanya kita buat marketing. Dia buat marketing through sponsorship. Kenapa through sponsorship? Sebab contoh, satu race tu katakanlah ada 1,000 orang crowd. So bila dia fikir orang datang jumpa dia nak kata, okey encik, tolong sponsor saya nak minta sponsor berapa? Contohlah saya nak sponsor 2,000. So kalau misalnya this company yang decide nak sponsor, bila dia tahu okey targeted ataupun expected crowd adalah 1,000 orang, maksudnya dia tahu dia bayar RM2 untuk satu orang spectator. Maksud that is dia punya ROI. So that is the marketing value atau marketing cost yang dia perlukan. So benda-benda ni sama juga dengan driver. Driver ada dia punya value sendiri. Driver yang laju, yang konsisten, yang boleh bawa kereta ke depan. So masing-masing ni semua ada dia punya tanggungjawab masing-masing dalam racing. So itu sebabnya dia ada race yang ada hadiah duit, ada yang tidak dan sebagainya, tapi orang keep on racing sebab orang ada masing-masing dalam tim tu ada dia punya objektif dan ada dia punya objektif masing-masing. Baik. Okey. Abang Boji ada. Terima kasih. Mak Faisal, terima kasih. Wanzu. Okey. So berkenaan dengan umur tadi saya bagi tahu ya, umur tak ada limit, maksudnya
semua orang bila dekat tu dia punya limit atau bukan limit. Dia punya kategori adalah biasanya dikategorikan mengikut sisi enjin kereta 1.5, 1.6, 1.8 ataupun turbo dengan non turbo, VTEC dan non VTEC. Itu yang membezakan kategori-kategori. Tapi umur tidak, umur tidak. Okey, hai Bos Mazan, khabar? Bila pergi ni? Bila pergi Gazu? Bos? Dekat ni kan? Minggu ni? Minggu ni kan? Minggu ni dekat Penang kan? Okay, all the best, Syami. Baik. So, cakap dengan Mazan ni, dengan Bos Mazan ni, saya terima kasih kepada Mazan sebab percaya pada SSAD, support SSAD saya, yang mana memang awal permulaannya Syami memang dihantar, itu Mirza Syami memang dihantar ke SSAD dan disitulah startnya dia punya knowledge dan sebagainya. Tapi kemudian polish up by the team drivers dan sebagainya lah. So alhamdulillah saya tumpah bangga dengan pencapaian Syami setakat ni. So dia akan berjumpa pada hari Toyota Gazoo. Okey, so perbincangan ataupun perbualan saya ni mungkin akan terhenti sebentar lagi. Mungkin bukan terhenti, maksudnya terhenti tu sebab kita dah habis rancangan. Okey, ini pun dah masuk ke minit yang ke 20, alamak, dah 50 minit dah. Okey, jadi saya suka open pada siapa-siapa yang melihat video ni ataupun melihat live ataupun rakaman live nanti kemudian ya. Boleh PM saya untuk nak tanya apa-apa. Okey, dan selebihnya hari ni kita punya tajuk ialah introduction to racing. Macam saya cakap tadi, ada orang tanya macam mana nak race, macam mana nak start, kena ada apa. So akan datang nanti mungkin saya akan share peralatan-peralatan yang kita kena ada untuk race. So hari ni saya cakap dulu dekat mana nak pergi, boleh start dekat apa, dekat go-kart, dekat grassroots, dekat Sepang, provided sangat-sangat saya minta provided ada guru, ada sifu, ada orang yang kita boleh yang berpengalaman. Okey, kalau saya pun open handed kalau saya nak panggil. Okey, tolong pergi dan supaya ada guide bila kita datang. So boleh kita start kat situ dan lepas tu kalau saya nak pergi race macam mana, pergi download dulu form daripada website MAM and then pergi buat medical check up, darahnya pastikan, dan kalau 45 tahun ke atas kena buat stress test. Oh ya, saya kena buat stress test ni tahun ni dah kali 2 kali dah. Sebab stress test ni kena buat 2 tahun sekali. So buat stress test and then barulah kita selanjutnya akan diproses oleh MAM. Okey. Siapa MAM? MAM adalah badan yang affiliated by FIA ataupun kita panggil dia ASN, National Sports Authority. Dia yang menjaga semua sports dalam perlumbaan empat roda di Malaysia. Okey. Encik Jasni yang khabar? Okey, so introduction macam tu. Ada orang tanya kenapa ni ada kategori bukan by umur tetapi by sisi kenderaan. Dan hadiah dia ada yang ada duit, ada yang tidak, tetapi semua orang masih pergi racing sebab masing-masing ada dia punya objektif sendiri. Mekanik ada objektif dia sendiri, team ada objektif dia sendiri, driver ada objektif dia sendiri, sponsors pun ada objektif dia sendiri. Okey, lain-lain untuk introduction ni tak ada apa-apa. Saya rasa saya dah cover banyak benda. Next nanti insyaAllah saya akan share pula peralatan dia apa. Next lagi, dan masa tu kita nak start ke MCS dan MSF. Okey, apa tu MCS dan MSF? Selalu orang cakap MCS dan MSF. Okey, kalau di Sepang banyakkannya biasanya perlumbaan yang biasa adalah yang besar adalah dua ni, MSF Malaysia Speed Festival organised by Adian dan Zarin by Initial.my, dan satu lagi is MCS Malaysian Championship Series yang ini organised by Sepang sendiri. Okey, kategori-kategori ada yang MSF lagi banyak kategori, daripada 1.6 Street lah, benda semua boleh check ke MSF punya website. Begitu juga dengan MCS, dia ada 4 kategori, TP, MTC, SP1 dan SP2. Okey,
lagi itu MCS dengan MSF, dan kita nanti ada list MSF Togi dan sebagainya. Saya nak cakap lagi benda tadi, tak apa. Itu saja rasanya untuk introduction ni. Kalau tak ada apa-apa, then ada apa lagi kan? Terima kasih banyak-banyak. Hai Jala, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama saya. Minta maaf, dia kalau saya buat introduction ni macam lama lah. Okay, minta maaf lah sebab saya ada benda yang saya nak tekankan, dan ada benda yang saya nak share kepada semua. Okay, InsyaAllah next di episode seterusnya kita akan tunjukkan apakah barang-barang yang perlu keperluan. Lepas tu kita akan bawa ke next tadi, kita akan bawa ke bos marshal dan bawa pusing dalam track Sepang dan sebagainya lah. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya mungkin sampai di sini dulu untuk rancangan kali ini di episod 4 Introduction to Racing. Dan dalam masa sama, insyaAllah saya akan selang-selikan dengan defensive driving. Terima kasih kepada yang respon kepada saya punya episod yang sebelum-sebelum ni yang berkenaan dengan defensive driving. Terima kasih. Dan again, tolong kalau misalnya tuan-tuan tak apa, kawan-kawan semua tidak masih lagi belum pergi, so tolong tengok, tolong call, tanya lagi apa yang mungkin tak jelas, sebab saya masih lagi atau sini masih lagi berusaha untuk mempromosikan defensive driving, sebab kita tengok ramai kat luar sana banyak benda yang bukan kita betul semua, tapi kita kena berhati-hati dengan orang luar. So ada benda-benda yang kita tengok, ada benda-benda yang kita kena berjaga-jaga dan sebagainya. Okey. Baik, itu saja. Lupa nak cakap, hari ini saya bersiaran langsung. Patutnya awal-awal cakap kan, saya bersiaran langsung daripada replika podium SSCD. So first hari tu saya bersiaran langsung dari episod pertama, saya bersiaran langsung daripada SSCD punya lobby sikit. Yang kedua, saya bersiaran langsung di SSCD punya training room. Yang ketiga, kita pergi kepada bilik simulator SSCD. Dan hari ni saya bersiaran langsung kat luar ni, dia taruh lampu sikit bagi lighting hidup sikit kan. Ini studio pula kan sini. Tak apalah, saya buat je apa yang saya rasa saya nak cuba sampaikan, saya nak cuba share pada kawan-kawan semua. So ni ada replika. Kalau yang siapa yang boleh sampai sini yang datang, biasanya akan ambil gambar lah apa semua kat sini lah. So kalau kat naik ke tangga tu, dia tulis suruh tu podium. So bukan salah saya, sebab kat atas memang ada podium. Okey. Baik, terima kasih banyak kepada semua, dan saya minta tolong, saya mohon pada kawan-kawan semua, tolong sharekan video ni, tolong sharekan supaya ataupun boleh tengok dalam saya punya Split Second Advanced Driving ni, ada 4 episod dah termasuk hari ni. Tolong sharekan kepada semua supaya benda ni dapat dipanjang-panjangkan kepada orang lain. Okey, terima kasih banyak. Okey, hai saya Paul Adli, terima kasih. Dah Zamin. Okey, so kita dah sampai ke hujungnya. Saya dah bersiaran langsung selama 3 minit lagi, sejam. Terima kasih banyak yang nak mendengar celoteh saya. Saya harap ada benda-benda yang semua yang saya cakap akan bermanfaat pada semua orang. Terima kasih banyak sekali lagi menyokong saya, menyokong SSCD. Okey, memberi kepercayaan kepada saya di SSCD. Dan macam biasa, SSCD, okey, drive with knowledge. Okey, sekian. Okey, nampak jauh tak? Okey. Alright. Full schedule. Board down. In 5, 4, 3, 2, 1. Okey, Assalamualaikum, selamat malam semua. Jumpa lagi.